Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita di dalam kelas Online PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan pergi ke tema baru iaitu tema 7 pertanian dan penternakan. Okey, unit 19 sumber pendapatan. Okey, hari ini tajuk kecil di bawah unit 19 iaitu ladang jagung Pak Kasim dan perkongsian bijak. Jom kita belajar. Siap sedia bersama buku teks Bahasa Melayu Jilid 2. Murid-murid diminta membuka buku muka surat 44 dan juga muka surat 45. Fokus pembelajaran hari ini, standard pembelajaran 1.1.2, mendengar, memahami dan memberi respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Objektif pembelajaran di akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat membina dan menulis 4 ayat respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan dalam dialog. Standard pembelajaran yang kedua, 2.2.1, membaca, memahami dan mengecam idea utama dan idea sampingan. Objektif pembelajaran di akhir pembelajaran nanti, murid dapat menulis 5 idea utama dan 5 idea sampingan dari teks yang dibaca. Tema 7 pertanian dan peternakan. Sajak bertajuk alunan kehidupan laut dan darat. Bumi menghijau, kaya dengan tumbuh-tumbuhan, mesra alam, tiada racun merosakkan, tanah subur dengan baja organik, hasil bertambah. Teknologi moden, ternakan dipelbagai, bukan hanya kambing dan lembu. Kini hidupan laut diternak, menari riang di dasarmu. Ternakan membiak, penternak tersenyum bahagia. Kurniaan Tuhan, laut dan tanah memberikan hasil kepada petani. Tanaman semakin subur. Ternakan terus membiak. Petani dan nelayan bertambah jaya. Baiklah, daripada sajak itu tadi, sebenarnya sajak ini boleh kita simpulkan memberi makna bahawa bumi kita ini sebenarnya bumi yang bertuah. Okay, bumi yang bertuah. Kenapa kita katakan bertuah? Sebab kita tengok sendiri kesuburan tanah, kita tanam apa saja tanah tu sebenarnya boleh memberi hasil kepada siapa? Kepada petani. Tidak kira penternak ataupun yang bercucuk tanam. Sebab kalau kita tengok dekat sini, apa yang dibekalkan oleh tanah banyak mendatangkan manfaat. Begitu juga dengan lautan. Okey, di dalam laut
okey, ataupun di dalam sungai dan airan dan sebagainya. Okey, kita tengok ada hidupan-hidupan lain yang sebenarnya memberi sumber makanan terutamanya kepada kita di atas muka bumi ini. Sebab kalau kita tengok di laut memberi kita sumber seperti ikan udang dan sotong dan banyaklah hidupan lain yang boleh kita makan. Okay, itu laut. Sebab kita hari ini kita nak memfokus tentang tajuk pertanian dan juga penternakan, ya. Bukan saja setakat kita belajar berkenaan dengan bahasa, kita sebenarnya secara tak langsung belajar mengenai teknologi kemodenan dan bagaimana kita nak menguruskan persekitaran kita. Dan di bawah tajuk ini nanti kita akan lebih fokus kepada bidang pertanian dan juga penternakan. Aktiviti 1, mendengar dan bertutur. Buku teks jilid 2 muka surat 44. Tajuknya Ladang Jagung Pak Kasim. Pegawai Jabatan Pertanian telah melawat ke ladang jagung bijirin Pak Kasim. Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Terima kasih Pak Kasim. Bagaimanakah tanaman jagung bijirin Pak Kasim? Encik Husni jangan bimbang. Tanaman jagung saya tidak menghadapi masalah lagi. Hasilnya juga telah bertambah. Syabas Pak Kasim. Pak Kasim juga usah risau. Pihak kami sentiasa bersedia untuk membantu. Okey. Di sini terdapat ayat silaan dan juga ayat larangan yang ada di dalam dialog perbualan antara Pak Kasim dan juga Encik Husni. Okey, macam mana kita nak kesan? Kita boleh lihat contohnya ayat silaan. Kita tengok pada dialog yang pertama yang diujarkan oleh Pak Kasim. Sila ikut saya ke ladang. Sila ikut saya ke ladang. Sila ni merupakan ayat ataupun perkataan silaan, ya. Jadi bila sila ikut saya ke ladang itu adalah ayat silaan. Okey. Yang seterusnya kita tengok dekat sini ada ayat larangan. Mana ayat larangan? Kita lihat dialog perbualan Pak Kasim yang kedua. Okey, Encik Husni jangan bimbang. Okey, jangan. Penggunaan perkataan jangan, ya, itu merujuk kepada kata larangan. Jadi Encik Husni jangan bimbang itu adalah ayat larangan yang pertama yang kita nampak di dalam dialog perbualan antara Pak Kasim dan juga Encik Husni. Dan kita lihat pada dialog perbualan Encik Husni pula. Okey, dialog perbualan Encik Husni, kita tengok dekat situ ayat yang berwarna biru, diwarnakan dengan warna biru. Okey, Pak Kasim Pak Kasim juga usah risau. Okey, yang ini juga merupakan ayat larangan. Yang mana kita katakan sebagai larangan? Usah. Ada perkataan usah dekat situ. Jadi, saya tak langsung, ayat ini boleh kita masukkan sebagai ayat larangan. Iaitu Pak Kasim juga usah risau. Okey. Mari kita tengok dialog yang seterusnya. Baiklah Encik Husni, saya sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Jika Pak Kasim berkelapangan, jemput hadir ke khusus keusahawanan pertanian yang kami anjurkan. Okey, kita tengok apa pula jawapan respon Pak Kasim daripada dialog yang diutarakan atau disampaikan oleh Encik Husni itu tadi. Terima kasih atas jemputan Encik Husni. Okey, ini adalah respon yang diberi oleh Pak Kasim. Okey, ini contoh yang diberi ataupun ayat respon yang diberi oleh Pak Kasim. Okey.
kita tengok pada dialog ni, okey, dialog yang terakhir ni ada ayat yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, yang ini jemput hadir ke kursus keusahawanan. Okey, ini adalah ayat silaan. Kita dapat daripada mana kita nak kenal dia ayat silaan, kita tengok ada frasa jemput. Kata jemput dekat situ. Okey. Jadi kita akan pergi kepada muka surat yang seterusnya. Saya harap murid-murid jika ada sebarang masalah ataupun sebarang persoalan nak tanya, boleh terus berhubung dengan cikgu untuk mengetahui dengan lebih lanjut sekiranya ada masalah berkenaan dengan ayat silaan dan juga ayat larangan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan pergi kepada aktiviti kedua iaitu membaca. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 45. Muka surat 45. Okey, untuk aktiviti kali ini kita nak baca, kemudian kita kena nyatakan idea utama dan juga idea sampingan berdasarkan teks yang kita baca. Okey, cikgu akan bacakan keseluruhan teks ni nanti. Lepas tu kita sama-sama lihat apa dia idea utama dan idea yang sampingan yang terdapat di dalam teks ini nanti. Okey, untuk tajuk teks hari ini, perkongsian bijak. Hanif dan bapanya, Encik Salim, menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini, beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan Semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Kita lihat perenggan yang seterusnya. Selain itu, Encik Azman juga mengeluarkan sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar menghasilkan sos cili padi dapat dipertingkatkan. Okey, ni tadi 4 perenggan petikan perkongsian bijak yang telah cikgu bacakan. Jika murid-murid perasan, di setiap perenggan ini, ada perenggan-perenggan ini telah diwarnakan dengan warna merah. Ayatnya telah diwarnakan dengan warna merah. Maknanya ada isi ataupun ada idea utama yang diberikan di dalam teks ini, selain daripada murid-murid perlu mencari sendiri terutamanya idea sampingan. Jadi sekarang kita terus kepada slide yang seterusnya untuk kita nilai dan kita lihat apa dia idea utama dan idea sampingan yang terdapat di dalam setiap perenggan yang telah pun cikgu baca tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada isi utama dan isi sampingan yang boleh kita dapat daripada
teks yang cikgu baca tadi, iaitu teks perkongsian bijak. Kalau kamu tengok di bawah petikan tu sebut ada satu jadual kecil. Okey, jadual tu dia dah tulis kat situ perenggan 1, idea utama usahawan tanaman cili padi. Okey, idea sampingan dia 200,000 batang pokok cili padi. Okey, yang ini idea utama ni memang ada dekat dalam perenggan pertama tadi tu, perenggan 1 dia dah siap warnakan dengan warna merah. Kalau kamu tengok dekat dalam buku teks kamu tu nanti. Okey, lepas tu kita nak tengok pula apa idea utama dan idea sampingan yang terdapat di dalam perenggan kedua, ketiga dan juga perenggan yang keempat. Di sini cikgu dah senaraikan siap-siap. Okey, untuk idea utama di perenggan yang kedua, okey, pembekal cili padi utama. Okey, pembekal cili padi utama ada di dalam ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama, perenggan yang kedua. Lepas tu kita tengok idea sampingan dia. Okey, permintaan amat tinggi ini ada di dalam ayat yang ketiga dalam perenggan yang kedua. Okey. Kemudian kita pergi kepada perenggan yang ketiga pula. Idea utama dia pengeluar sos cili padi. Pengeluar sos cili padi ini duduk dalam perenggan yang ketiga di dalam ayat yang pertama. Kemudian kita tengok idea sampingan dia mendapat bekalan botol daripada abangnya. Mendapat bekalan botol daripada abangnya. Ini duduk dekat dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang kedua perenggan ketiga. Dan kita pergi terus kepada idea utama yang ada di dalam perenggan yang keempat. Yang ini dia dah siap warnakan ya, dia dah siap warnakan ayat ini dah siap diwarnakan di dalam perenggan yang keempat. Kamu boleh rujuk dekat dalam buku teks kamu. Okay, meningkatkan pendapatan Encik Azman. Dia duduk di dalam ayat yang pertama, meningkatkan pendapatan Encik Azman. Dan kita tengok pula dia punya idea sampingan dia, mendapat harga murah untuk kos botol sos. Di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang kedua. Okey. Dan cikgu minta nanti yang ini, jadual ini bersama dengan tajuknya. Okey Kak, cikgu minta murid salin di dalam buku karangan. Okey, salin di dalam buku karangan ni jangan lupa tulis hari, tulis tarikh, tulis perkara, kemudian kamu masukkan, salin balik semula jadual ini. Okey, tulis semula jadual ini. Okey, kita pergi kepada aktiviti pengukuhan ya. Jika murid-murid ada sebarang masalah yang kurang faham, okey, nanti boleh berhubung semula dengan cikgu ya. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga iaitu latihan pengukuhan. Okey, untuk latihan pengukuhan ni, okey, nanti murid-murid buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 47, 48 dan juga 49. Okey, pastikan kamu jawab soalan ini. Sebelum jawab tu, baca dulu arahan dia. Lepas baca arahan dia tu, okey, dah siap kamu salin buat jawapannya. Lepas itu ambil gambar dan juga hantarlah WhatsApp pada cikgu hasil kerja kamu sebagai untuk cikgu buat penilaian nanti ya. Yang ini adalah untuk muka surat latihan muka surat 47. Okey, seterusnya ini adalah latihan pengukuhan di muka surat 48 dan juga muka surat 49. Pun perkara yang sama kamu kena buat. Baca dulu arahan, baca petikan, kemudian fahami, baru kamu jawab ya, soalan yang ataupun arahan yang diberikan ini. Okey.
Okey, baik murid-murid. Di sini cikgu ada sediakan contoh jawapan sekiranya kamu tidak tahu ataupun susah nak buat ataupun nak menyediakan jawapan tanpa ada bimbingan daripada ibu bapa, kamu boleh lihat contoh jawapan yang cikgu sediakan ini. Okey, untuk aktiviti 1, mendengar dan tulis respon. Okey. Tajuk dia sabut berguna. Okay. Alia dan ibunya Puan Haili ke rumah Puan Fang, Ibu Li Yin. Okay, kita tengok perbualan antara siapa? Okay, perbualan antara Puan Fang. Okay, lepas tu Puan Haili iaitu Ibu Alia. Okey, cikgu harap semua murid-murid bersedia untuk kita sama-sama tengok dan kita tengok apa jawapan yang sesuai, respon yang sesuai di dalam dialog ni. Okey. Jemputlah duduk Puan Haili dan Alia. Terima kasih Puan Fang. Banyaknya sabut kelapa. Sabut ini untuk apa? Sabut ini saya jadikan baja untuk tanaman sayur. Selain itu, saya juga menanam sayur di dalam sabut. Silalah ikut saya. Saya tunjukkan tanaman sayur itu. Okey, kita tengok apa respon Ibu Alia. Wah, suburnya tanaman sayur Puan Fang. Bolehkah Puan Fang mengajar saya menanam sayur di dalam sabut? Kalau Puan Haili berminat, boleh saya ajarkan. Jangan risau, saya mengajarnya secara percuma. Okey, kita tengok apa pula respon daripada Puan Haili. Terima kasih Puan Fang. Bilakah Puan Fang boleh mengajar saya? Pukul 8 pagi esok. Usah lewat. Baiklah, saya akan datang awal. Ni ayat respon yang diutarakan Puan Haili. Okey, ini adalah contoh jawapan yang boleh kita buat untuk dialog antara Puan Fang dan juga Puan Haili. Cikgu harap ini dapat membantu murid-murid nanti untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Kita tengok aktiviti yang kedua. Untuk aktiviti yang kedua ni kita tengok arahan dia dulu. Sebelum kita tengok contoh jawapan tu kita tengok arahan dia dulu. Sebab yang ini kita kena baca dulu teks ni. Lepas tu kita tengok apa idea utama dan juga idea sampingan dia. Okey, baca dan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Itu arahan dia lah. Okey, apa petikan ni berkenaan dengan apa? Okey, berkenaan dengan buah belinjau. Okey, kita tengok terus kepada petikan ini. Okey, petikan ini perenggan yang pertama ataupun perenggan 1. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan puncuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey, apa dia idea utama dan idea sampingan dia? Okey, cikgu dah siap warnakan tadi. Kalau warna hijau macam ni, ini adalah idea utama ya. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Jadi apa idea sampingan dia? Okey, idea sampingan dia, okey, sumber pendapatan kepada petani. Okey, jadi ini idea utama dan idea sampingan untuk perenggan yang pertama. Jadi kita tengok pula perenggan yang kedua. Okey, buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini kerepek belinjau diperbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini dapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Kita tengok apa dia idea utama dan juga idea sampingan untuk perenggan kedua. Ni dia. Okey, kepelbagaian produk belinjau. Kepelbagaian produk belinjau adalah idea utama. Idea sampingan dia meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Okey, kita teruskan lagi perenggan yang ketiga. Perenggan 3.
Okay, selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Okay, pucuknya boleh pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambah keenakan dalam makanan. Bukan setakat buah belinjau ya. Pucuk belinjau tu pun boleh juga dibuat makanan buat sayur. Okey, ini idea utama dia, pucuk dan buahnya serba gunalah sebab pucuknya tu pun dan buahnya juga boleh kita buat sebagai sayur selain daripada kita buat keripik itu buah dia tu. Okey, dan menambah keenakan dalam masakan, itu dia punya idea sampingan. Okey, sekarang kita pergi kepada perenggan 4. Okey, seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani. Kita tengok pula. Bukan setakat buah pucuk. Okey, batang pokok belinjau tu pun memberi manfaat juga, berguna ya. Jadi kita tengok apa dia punya isi dia dekat sini. Okey, untuk ataupun ideanya, idea utamanya batang pokok belinjau keras. Okey, itu idea utama, idea sampingan dia sesuai. Okey, dijadikan bahan untuk membuat papan. Okey, kita tengok perenggan yang kelima. Perenggan yang kelima, kesimpulannya pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Okey, pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau, kerana amat digemari oleh semua orang. Okey, sekarang kita tengok pula kepada jadual tadi. Okey, jadual kepada jawapan idea utama dan idea sampingan buah belinjau. Tu tadi kita tengok ya, jawapan-jawapan yang boleh yang cikgu gariskan tadi, lepas kita masukkan dalam jadual ni. Tengok, okey ni, tunggu masukkan saja apa yang dah digariskan tadi. Okey, ni contoh dia untuk perenggan pertama. P tu perenggan ya. Okey. P ni perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan juga perenggan 5. Okey, idea utama untuk yang pertama tadi, pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Kemudian idea sampingan tadi menjadi sumber pendapatan kepada petani. Okey, perenggan yang kedua pula. Okey, kepelbagaian produk belinjau idea utama. Idea sampingan dia meningkatkan pendapatan pengusaha keripik belinjau. Dan kita tengok pula perenggan yang ketiga. Okey, idea utama dia daun dan buah yang seberguna. Dia punya idea sampingan menambah keenakan dalam makanan. Okey, perenggan yang keempat, salin balik semula ya. Tadi yang cikgu gariskan tadi dalam petikan. Okey, idea utama tadi, batang pokok belinjau keras. Idea sampingan dia sesuai dijadikan papan. Dan untuk perenggan yang kelima, okey, idea utama dia, pokok belinjau adalah pokok serbaguna. Dan ada sampingan dia boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau. Okey, ini contoh jawapan ya. Contoh jawapan untuk kamu mencari idea utama dan juga idea sampingan. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua. Okey, tahniah kepada semua murid-murid cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai pembelajaran hari ini. Okey, jom kita jumpa lagi di sesi pembelajaran PDPR yang akan datang. Okey, jangan lupa siapkan kerja sekolah. Dan satu lagi, cikgu ingatkan, sekiranya murid-murid ada soalan ataupun kurang faham tentang tajuk pembelajaran hari ini, okey, boleh terus berhubung dengan cikgu. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.